Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di muka surat insya-Allah dalam sesi kita iaitu tadabbur harian. Alhamdulillah, bersyukur kerana kita dapat bersama-sama lagi di muka surat insya-Allah hari ini 588 daripada Mushaf Al-Quran. Hari ini kita masih lagi bersama-sama di surah Al-Mutaffifin Al-Mutaffifin. Sebagaimana sebelum daripada ni kita telah baca sedikit daripada ayat 1 sehingga ayat 6 daripada surah Mutaffifin. Jadi hari ini kita akan menghabiskan, kita melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita daripada surah Mutaffifin ini. Jadi kalau kita telah memulakan surah Al-Mutaffifin ini dengan menyebutkan Allah Taala telah menyebutkan tentang iaitu Allah Taala mencela orang-orang yang mutaffif ataupun orang-orang yang tafif, sebagaimana kita jelaskan semalam. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mengikuti sesi ini yang ingin mengetahui apa maksud, daripada mana asal maksud tafif tu, daripada mutaffifin dan sebagainya, daripada mana asalnya, maka sila insya-Allah boleh refer kepada apa yang telah kita bincangkan semalam. Jadi hari ini kita teruskan kisah hari ini iaitu kandungan daripada muka surat yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan insya-Allah saya seperti biasa saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua yang mempunyai kemudahan untuk duduk pada pagi ini, duduk bersama-sama, bukan dalam kereta ataupun bukan tengah kesibukan. Siapa-siapa yang berada dalam keadaan sesuai untuk membuka mushaf, digalakkan sangat-sangat untuk membuka mushaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat sendiri mushaf ayat tersebut dan kemudian tengok perkataan tersebut untuk kita faham serba sedikitlah yang mampu kita buat dalam masa 25 minit setengah jam kita pada pagi ini. Jadi dalam muka surat ini, dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan yang pertama sekali ialah balasan yang dikenakan kepada orang-orang yang kafir. Yang keduanya Allah Taala akan ceritakan nikmat yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Dan kemudian yang ketiga dalam muka surat ini kita akan dapat lihat tentang bagaimanakah sikap penentangan yang dibuat oleh orang kafir terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi dan para sahabat ketika di Mekah, dan juga sebenarnya adalah juga akan dilakukan oleh orang-orang yang menentang Islam ini sepanjang zaman sampai bila-bila. Jadi insya-Allah kita bersama-sama masuk ke muka surat 588 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla. Jadi alhamdulillah saya telah bacakan sedikit tadi daripada muka surat 588 ini. Terima kasih kepada mereka yang bersama dan tolong untuk menuliskan muka surat kita pada pagi ini di skrin. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang nak menulis pun catatan-catatan untuk setiap tafsir kita sangat-sangat bagus sebab ianya boleh dimanfaatkan oleh orang lain insya-Allah di dalam siri muka surat kita ni. Jadi sebenarnya ada beberapa orang sahabat-sahabat yang telah cuba untuk menulis dan mengirimkan kepada saya lah. Tapi kalau ada sahabat-sahabat lain yang nak menuliskan juga, masya-Allah catatan-catatan daripada apa yang telah kita sharekan pada setiap pagi ini. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan Allah Subhanahu wa taala memulakan muka surat ini dengan kalla dalam ayat ini, iaitu ayat yang ketujuh. Kalla ni maknanya sekali-kali tidak. Jadi ianya sebenarnya menafikan ataupun menolak ataupun memberi amaran terhadap sesuatu perbuatan. Jadi sebab itulah dia kata kalla, sekali-kali tidak, jangan sekali-kali. Jadi apa yang jangan tu? Ulama-ulama tafsir telah menyebutkan di sini. Jadi dia tak sama apa?
kemungkinan kalla di sini artinya lain, kemungkinan kalla di tempat lain artinya lain. Jadi kalla di sini artinya ialah jangan sekali-kali kamu ni buat melakukan kesalahan dan juga jangan sekali-kali kamu ni mendustai hari akhirat. Itu maksud kalla di sinilah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi kata jangan sekali-kali. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut sini inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab ini maknanya ialah maktub, iaitu apa yang dicatatkan, apa yang telah dituliskan untuk amalan setiap daripada kita. Jadi kita ni terbahagi kepada dua manusia ni, ada yang fujar, ada yang abrar, sebagaimana kita baca dalam muka surat ini dan juga sebelum ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fujar dulu. Fujar ni berasal daripada fajara. Fajara ni artinya dalam bahasa Arab asal maksudnya syaqqa. Syaqqa ni maknanya membelah. Tapi membelah bukan membelah yang kecil. Bila membelah tu besar. Belahan dia tu besar. Jadi orang tu membelah maknanya menjauhi lah. Menjauhi sesuatu apa? Menjauhi daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini nama dia orang yang macam tu. Kalau kita nak kata apa dalam bahasa Arab dalam bahasa Melayunya, fujar ni orang yang sangat-sangat jauh, orang yang sangat mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh itu maksud fujar. Jadi Allah Ta'ala kata kitabal fujjar, tulisan, catatan, amalan orang-orang fujar itu lafi sijjin, berada di dalam sijjin. Jadi sijjin ni apa? Sijjin ini ada banyak makna sebenarnya kan. Ulama-ulama tafsir sendiri ada yang kata sijjin ni daripada perkataan sajana. Sajana ni macam sijenu lah kita dalam bahasa moden ni. Kalau sijenu itu maknanya penjara. Tapi jadi kalau sajana tu maknanya habasa. Habasa tu maknanya menahan, mengurung dan sebagainya. Jadi bila dia kata sijjin sini, dia maksudnya ulama ni kata ialah bahawa ianya adalah tertahan, ia adalah terkurung, untuk menunjukkan tanda bahawa ianya itu bersalah kan. Jadi kitab tu kitab yang ditulis tu dalam keadaan terkurung. Maknanya dia nak katakan bahawa orang tu lah sebenarnya akan diseksa. Ataupun ada satu lagi pendapat ulama mengatakan sijjin ini artinya ialah neraka yang paling bawah sekali. Neraka pada tahap yang ketujuh itu pada tujuh bawah bukan tujuh atas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini nak ceritakan bahawa dosa tu dia ni sebenarnya dalam keadaan sangat-sangat hina. Buku tulisan dia sendirilah pun berada di keadaan yang sangat hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Allah Taala bertanyalah selepas daripada itu kan, nak tanya tu bukan tak tahu. Nak tanya kamu tu, wama adraka ma sijjin, kamu tahu tak sijjin tu apa? Jadi pertanyaan begini dalam Quran adalah untuk menunjukkan supaya orang tu berfikir sikit. Orang tu, awak tahu tak bila saya sebut ni apa makna dia, awak tahu tak? Itu maksudnya wama adraka ma sijjin, kitabun markum. Allah Ta'ala kata kitabun satu tulisan yang markum. Markum ni daripada raqama. Raqama ni dalam bahasa Arab asal ialah apabila seorang tu kita tulis pada baju kita dan sebagainya. Kita bukan tulis dengan biasa dengan pen, tapi kita kait, orang panggil kait, itu menggunakan jahitan tu kan untuk menuliskan tulisan tu. Kita panggil apa sekarang wallahu alam, tapi kaitlah kita terkaitan, dikait-kaitkan itu dijahitlah pada kan. Jahitan tu yang menjadikan number, menjadikan huruf. Jadi dia akan timbul bila kita sentuh tu kita terasa tulisan. Dia menunjukkan sini bila kita kitabun markum artinya ialah satu tulisan yang nyata, yang zahir, yang boleh dilihat, boleh dibaca dengan terang. Bukannya kelabu, bukan tak berapa nampak dan sebagainya. Jadi itu kitabun markum. Allah Ta'ala kata sini tulisan, catatan ini adalah catatan yang markum, yang jelas, clear. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Jadi Allah Ta'ala kata celakalah. Sekali lagi perkataan ni wailun, hari ni sebelum ni kita dah sebut kan. Ada yang kata nama neraka Jahannam, nama satu lembah di neraka dan sebagainya. Tapi wailun ataupun secara umumnya ialah satu kecelakaan lah, satu malapetaka lah, satu kedahsyatan lah yang akan kena pada hari itu kepada orang mukazzib. Jadi mukazzib tu maknanya orang-orang yang mendustai. Seterusnya allazina yukazzibuna biyaumiddin. Allah Taala kata mereka ini mendustai hari kiamat. Mereka tak percaya kepada hari kiamat ni. Mereka tak percaya, sekarang dah berlaku kan. Barulah mereka tahu sekarang ni
allazi, mereka tak percaya sangat, yukazzibuna biyaumiddin, hari pembalasan. Jadi Allah Ta'ala seringkali kadang-kadang menggunakan nama kiamat, kadang-kadang menggunakan hari pembalasan. Din ini pembalasan, bukan agama. Pembalasan di sini maksudnya, maknanya apa? Iaitu mereka akan dibalas. Jadi Allah Ta'ala highlightkan nak tonjolkan bahawa kan hari ini bukan saja-saja dibangkitkan, tak ada kerja, bangkitkan saja-saja, tak tak, dibangkitkan kerana mereka ini akan dibalas. Mereka ini akan ditunjukkan apa yang mereka buat, salah banyak ke ataupun baik yang banyak. Kalau salah banyak, mereka akan dibalas. Maknanya semua yang kita buat atas dunia ni, jangan anggap bahawa ia terbiar begitu saja. Ada malaikatnya, malaikat hafizin, malaikat hafizah yang akan menjaga, iaitu menuliskan semua benda yang kita lakukan. Sebagaimana telah kita baca sebelum daripada ni. Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Orang-orang yang tak percaya kepada hari kiamat ni, orang-orang yang yukazzib, mendustai, menolak hari kiamat ni, ialah orang-orang hanyalah, dia kata, tak ditolak, ma yukazzibu bihi, ianya tak akan ditolak kecuali oleh siapa? Yang pertama, mu'tadin. Mu'tadin ni orang melampau dalam kesalahan. Kalau orang tu, maknanya kita ni orang beriman dah, insya-Allah kan. Orang beriman kita ni beriman, alhamdulillah, kita ni beriman, kita beriman, tapi mungkin kita juga akan, mungkin ada kita ni melakukan kesalahan. Kesalahan. Jadi kesalahan tu adalah kesalahan sebagai manusia lah, sedikit-sedikit kan. Bukan nak meringan-ringan kesalahan, tapi makna nak cerita satu lumrah lah manusia kan. Tapi kita ni bukanlah, insya-Allah, bukan dipanggil sebagai mu'tadin. Bukannya mu'tadin. Yang mu'tadin ni adalah orang melampau-lampau. Kemudian tu asim. Asim ni ialah sirah mubalarah daripada. Sirah mubalarah ni artinya yang melampau, nak menunjukkan kepada kemelampauan, kepada exaggerate, melampaunya dia dalam dosa. Ismun tu dosa. Ismun tu dosa. Bila asim artinya ialah sangat-sangat berdosa. Orang dah lah dia melampau batas, kemudian dia tu sangat-sangat berdosa pula. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibacakan ayat-ayat kami, bila dibacakan Quran kepada mereka, mereka akan kata apa? Mereka akan kata qala asatirul awwalin. Asatirul awwalin maknanya ialah dongengan orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka ni anggap itulah kan Quran, itulah dia label yang selalu diletakkan. Ini cerita orang lama. Jadi kalau kita sekarang ni, kita pada hari ini 1442 Hijriah kan. Maknanya tahun 2021. Makna kita dengan Nabi Muhammad ni dah 1400 tahun. Jadi lagilah kalau kita baca Quran ni akan ada orang anggap Allah ini cerita lama, 1400 tahun dulu ni. Masih laku lagi ke? Masih valid lagi ke? Masih kita kata tak expired, dah expired dah. Adalah orang akan rasa macam tu. Sebab ini cerita lama, kita ni orang moden kan. Kita dah ada internet, kita dah ada ni macam-macam lah. Kita ada roket, kita ada jet, kita ada kapal terbang, kita ada pemodenan, kita ada robot, kita ada drone. Macam-macam dah kita sekarang ni kan. Itu cerita lama tu, orang tak pakai dah. Inilah benda yang mungkin akan berlaku lah pada masa kini kan. Jadi jaga-jagalah, insya-Allah kan. Ini adalah label-label yang dilabelkan oleh orang yang tak percaya. Dia kata apa? Jadi yang pertama Allah Ta'ala sebutkan sifat dia ialah apa? Mu'tadin. Yang kedua Allah Ta'ala sebut sifat dia apa? Asim. Yang ketiga ialah sifat dia mengatakan bahawa kita ni akan mengadakan. Kita ni sebenarnya mengadakan satu benda saja. Kalla. Jadi Allah Ta'ala kata kalla. Kalla di sini ialah apa? Nak kata tak ada. Sini bukan menolak yang atas tu, tapi di sini nak menolak kata tak ada. Apa yang kamu kata dalam Quran tu, Quran ni adalah rekaan ciptaan mengada-ngada daripada Muhammad ni, tak. Kalla, tak sekali-kali. Tak betul apa awak cakap macam tu. Jaga awak ni. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi Allah Ta'ala kata sebenarnya apa yang menyebabkan mereka kata macam tu, mereka tak percaya ni, kerana kalla bal rana. Jadi dalam qiraat kita akan baca bal tu kita ada sedikit wakaf sebenarnya. Wakaf tu makna berhenti sekejap, yang khafif dia kata. Wakaf khafif. Jadi sebab itulah kalau ikutnya ada bacaan-bacaan yang lain, qiraat yang lain, dia akan baca barra gitu kan. Sebab apa, lam tu bila mati dia akan berjumpa dengan ra, maka dia akan masuk. Jadi dia akan jadi kalla barra gitu. Tapi qiraat kita baca kalla bal rana. Macam tu jadi kita baca di sini kalla bal rana ala. Bal tu bahkan
Allah Ta'ala kata apa? Rona. Rona tu maknanya kalau ikut asal ghalaba maknanya. Ghalaba tu maknanya mengalahkan, maknanya menutup maknanya. Benda yang asal sepatutnya kan ala qulubihim. Hati mereka ni nak. Hati mereka ni tahu kan, tapi rona. Jadi setengah ulama kata memberi makna di sini ialah sodak. Sodak tu maknanya ialah berkarat. Jadi macam besi tu kalau dah ada berkarat, macam tak nampak besi tu. Mana besinya? Dah berkarat, dah jadi merah kan. Padahal besi tu berkilat dan sebagainya. Jadi kallabal rona ala qulubihim, di atas hati mereka. Makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan sini ialah maksudnya ialah kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Jadi dosa ni dia boleh menutup hati kita daripada melihat kepada sesuatu yang betul tu jadi betul. Kita sepatutnya benda tu adalah benar, tapi kita tak nampak jadi benar. Kita tak nampak benar. Kenapa? Kerana ron dah hati kita tertutup dah. Hati kita tu dikalahkan. Oleh kerana apa? Perbuatan jahat kita tu mengalahkan sehingga kita melihat tak nampak benda-benda yang benar. Jadi jaga-jagalah insya-Allah sahabat-sahabat semua. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan jadi orang macam ni kan. Iaitu tak nampak, kerana kejahatan kita menyebabkan kita ni tak nampak benda yang benar dan benda yang salah kan. Jadi kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan telah menutup pintu hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Allah Ta'ala kata kalla, tak adalah, sekali-kali tidaklah. Mereka ni tak akan, lamahjubun artinya tertutup. Tertutup maknanya tak nampak. Mahjubun, tak nampak apa? Pada hari kiamat ni mereka tak akan nampak, tak akan dapat berjumpalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa ni maksud apa? Berjumpa tu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kata ahli tafsir. Jadi seterusnya, summa innahum lasalul jahim, selepas daripada itu mereka pun akan dimasukkan ke dalam al-jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan pula inilah dia benda-benda yang kamu tak percaya dulu, yang kamu kata bohong, kamu kata tipu, kamu kata apa, inilah dia sekarang ni dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dahlah masukkan mereka dalam neraka. Kata pula, jadi inilah kesakitan lah, kesakitan jasad, kesakitan hati dan sebagainya kan. Kadang-kadang kesakitan hati tu lebih dahsyat lagi daripada kesakitan jasad kesakitan hati. Orang kata kat kita teruk-teruk, kadang-kadang sakit hati kita kadang. Dia belum seksa apa lagi, dia tak sentuh kita pun lagi kan, tapi kata-kata tu menyebabkan kita ni damam, menyebabkan kita ni nak semayang pun tak khusyuk dah kan. Kerana kata-kata tu teringat-teringat, nak tidur malam pun tak boleh. Itu kata-kata. Jadi maknanya hati ni kan, psikologi lah kita katakan. Tekanan psikologi kadang-kadang menyebabkan orang tu tertekan juga. Jadi Allah Ta'ala sini buat dua hukuman mereka ni kan. Yuqalu, kemudian lasalul jahim, mereka dimasukkan dalam neraka jahim, dan kemudian yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kamu tak percaya sangat. Jadi pada masa tu manusia sangat-sangatlah menyesal. Kalla inna kitabal abrar. Sekarang ni Allah Ta'ala beralihlah pula kepada cerita tentang apa yang diperolehi oleh orang-orang yang abrar. Lawan kepada orang-orang fujar tadi ialah orang-orang abrar. Apa Allah Ta'ala kata? Kitab abrar ini, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Illiyin ni kita dengar pun dah tahu dah kan. Maknanya apa? Daripada al-ulu. Dia illi ni ialah satu benda yang tinggi. Bila ulu tu tinggi, jadi illiyin di tempat yang tinggi. Ada setengah ulama kata iaitu diangkat kitab orang-orang yang beriman ni akan diangkat tinggi, dijulang, dinaikkan sehingga ke langit yang ketujuh. Itu satu pendapat lah. Tapi maksudnya ialah tinggi lah sini. Illiyin. Kemudian tu inna kitabal abrar lafi illiyin. Allah Ta'ala ada la lagi situ kan. La tu sungguh-sungguh. Lafi. La sesungguh-sungguhnya pada illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kamu tahu tak illiyun tu apa? Allah Ta'ala tanya tu nak besarkan nak tunjukkan supaya kita ni berfikir. Kitabum markum. Sekali lagi Allah Ta'ala katakan, sifatnya ialah kitab yang nyata. Markum saya sebutkan tadi kan, iaitu maknanya ialah suatu benda yang dikait, yang disulam di atas baju tu kan, bukan hanya dilukis. Jadi dia tu nampak dengan zahirnya kan, bukanlah nampak bayang-bayang, nampak kabur-kabur je, tak. Markum, tertulis dengan nyata. Yashhaduhul muqarrabun, orang-orang muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu siapa sini muqarrabun? Muqarrabun sini ialah artinya malaikat. Jadi malaikat semua tu dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia boleh menjadi saksi kepada perkara ni. Innal abrara lafi na'im. Allah Ta'ala
ceritakan tentang Masya Allah kan, orang abrar ni dia akan dapat naim, dia akan dapat syurga. Kemudian alal araiki yanzurun, kena mereka ni duduk pula pada araik. Araik ni kata pelamin lah, ada yang kata maknanya ialah katil lah, tapi maksudnya ialah tempat duduk yang dihiasi dengan sangat cantik dan sebagainya. Itulah tempat duduk orang-orang macam raja lah kita katakan. Raja duduk atas pelamin, atas kerusi yang indah, atas katil yang indah kan, tempat duduk yang indah. Itu araik, daripada arikah. Arikah, jadi arikah, araik, jamak di araik, yanzurun, mereka itu melihat. Dia tak sebut sini melihat apa, tapi bila Allah Ta'ala sebut melihat begini, artinya ialah apa? Melihat kepada kenikmatan dan apa yang akan mereka perolehi. Kemudian seterusnya, yanzurun, ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu tengok, kamu dapat tengok pada hari itu muka-muka mereka kan. Apa ni? Fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan tu maknanya keceriaan, kesukaan sangat kesinaran, bersinar-sinar muka mereka tu. Sebab apa? Nadratan na'im. Na'im tu ialah maknanya nikmat. Jadi mereka tu kerana dapat nikmat tu mereka sangat gembira. Itu dipanggil nisbah ataupun idafah al-musabbab ilal as-sabab. Jadi nadratan na'im, oleh kerana mereka dapat na'im itulah maka mereka itu gembira, mereka tu ceria. Kemudian yusqauna min rahiqim makhtum. Kemudian mereka pula diberi minum daripada ar-rahiq al-makhtum. Apa dia ar-rahiq makhtum? Ni bukan nama buku. Nama buku sirah ada satu tu yang hebat, yang buku sirah yang popular tu nama dia ar-rahiqul makhtum. Dia ambil daripada perkataan ni lah. Ar-rahiqul makhtum ini ialah nama sejenis minuman yang Allah Ta'ala sebut di sini. Orang-orang yang dalam syurga tu, orang-orang abrar tu, mereka akan diberi minum daripada rahiq. Rahiq tu maknanya sejenis arak. Arak lah kan, apa kita kata alkohol. Dia bukan memabukkan. Minuman yang sedap lah kan. Kalau nak kata arak, arak lah kan. Tapi khamrun, dia kata dalam apa ni, ahli tafsir kata khamrun, tetapi tidak ada mabuk, tidak ada kejahatan, tidak ada kekotoran. Taklah macam seperti arak hari ni, minum-minum pening kepala, minum-minum sakit kepala, lepas tu hilang akal, lepas tu cakap merapu dan sebagainya. Jadi ni tak ada minuman yang sedap, yang enak kan, macam arak. Tapi arak lah kata, tapi tak ada benda-benda yang merosakkan akal dan sebagainya. Itu rahiq. Kemudian tu makhtum. Makhtum ni ialah sifat kepada arak tu, sifat kepada minuman tu, diberi minum daripada rahiq yang makhtum. Makhtum ni makna tertutup. Maksudnya tertutup, iaitu ditutupi dan tak pernah disentuh oleh sesiapa pun sebelum daripada ni. Bukannya dibuat oleh manusia kan. Kalau dunia hari ni kan arak tu dibuat di kilang dan sebagainya. Tapi ini tak ada kan. Dia bukan daripada tu semua kan. Dia ni adalah daripada memang tak pernah disentuh. Makhtum, yang dimeterai, orang panggil meteri. Dipeteri kan tak boleh. Kemudian tu apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi, khitamuhu misk. Iaitu penutupnya tu, iaitu yang disilkan tu, seal, disil, tak boleh nak buka orang lain sebelum daripada ni kan. Jadi dia disilkan dengan seal itu sendiri adalah khitam musk. Misk, minta maaf, musk tu bahasa Inggeris musk kan bahasa Inggeris, tapi misk dalam bahasa Arab. Misk tu maknanya apa ni, dalam bahasa Melayu dipanggil kasturi. Kasturi maknanya hebat tu kan, dia punya penutup pun kasturi. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Ta'ala ceritakan nikmat-nikmat ni kan, kelebihan-kelebihan ni, kurniaan ni kan, macam-macam ni kan, supaya apa? Allah Ta'ala supaya nak kita ni falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun ni orang berlomba-lomba. Maka oleh kerana itulah maka hendaklah berlomba-lomba lah. Kalau kamu ni nak berlomba untuk dapatkan benda tu. Sebab itulah sahabat-sahabat kan berlomba-lomba nak mati syahid, bukan nak mati bunuh diri, bukan, tu masuk neraka pula kan. Berlomba-lomba mereka ni sebab nak mati, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan kenikmatan-kenikmatan ni kan. Tapi dengan cara yang syar'i lah. Kalau kita pada hari ni maknanya apa? Berlomba-lomba untuk buat kebaikan kan. Berlomba-lomba maknanya jangan kisah sangat kalau orang kata apa ke apa kan, kalau orang tuduh kita macam ni kan. Kalau benda tu benar, kena buat kan. Kalau benda tu betul, kena buat kan. Sebab apa? Insya-Allah kan, kalau mati pun kita pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah keluarga kita sedih, memanglah orang di keliling kita ni, suami sedih kalau isteri mati, isteri mati suami sedih kalau macam itulah kan, anak, ayah dan sebagainya kan sedih. Tapi
kebaikan tu, kalau orang tu dia baik, dia akan pergi tu ke mana? Pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kena didik lah semua kan, didik family, didik isteri, didik anak-anak dan sebagainya kan, supaya mereka ni menjadi orang bila berjumpa dengan Allah tu, pergi berjumpa tu dengan gembiranya, nadratan na'im. Seterusnya Allah Taala kata sini apa? Wa mizajuhu. Allah Taala sebut lagi, tak habis lagi. Cerita pasal apa? Cerita pasal ni orang-orang yang khitamuhu miskin ni. Khamrun tadi ni. Arak yang dia kata diberi minum ni. Mizajuhu, campurannya. Campurannya tu adalah apa kan? Min tasnim. Mizajuhu min tasnim. Tasnim ni apa? Tasnim ni ialah iaitu satu mata air di syurga. Jadi khitamuhu, kemudian tu mizajuhu, campurannya ialah air-air yang datangnya daripada mata air syurga. Ainan, Allah Ta'ala sebut situ. Ainan. Apa ni tasnim itu ialah ainan, iaitu satu mata air, yashrabu bihal muqarrabun. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala minum semua benda daripada mata air itu. Kemudian innal ladzina ajramu. Sekarang kita masuk pula kepada part yang ketiga daripada muka surat ni. Saya sebutkan tadi kan, dalam muka surat ni ada 3 part, ada 3 cerita. Yang pertamanya balasan kepada orang-orang yang kafir. Yang keduanya ialah keindahan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ni Allah Ta'ala nak cerita pula keadaan yang berlaku, iaitu apabila orang-orang kafir ni orang-orang di Mekah ni yang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ni, dia macam-macam buat kepada nabi, kepada para sahabat dan macam-macam. Jadi apakah bentuk-bentuk dia? Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini beberapa bentuk lah, iaitu kita tengok ayat yang ke-29 insya-Allah, ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang mujrim ni, ajramu, orang-orang yang buat kita panggil kriminal, crime ni, orang yang penjenayah ni, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dikatakan bahawa ada 2 orang kat sini. 2 orang yang sebab nuzul kepada ayat ni ialah apa? Iaitu seorang bernama Abu Jahal lah, masyhur. Yang kedua nama dia Al-As bin Al-Wa'il. Al-As bin Wa'il, minta maaf. Al-As tak ada bin Wa'il. Dia ni, kedua-dua ni, dia ni kalau berjumpa dengan orang-orang Muslim yang miskin seperti Ammar, seperti Bilal dan sebagainya, jadi mereka ni akan buat apa? Mereka ni akan bermain-main dengan mata kan. Bermain-main dengan mata sebab tu Allah Ta'ala sebut sini kan. Wa innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Nombor satunya mereka ni ketawa, gelak-gelak dengan kita ni kan. Bila orang gelak pada kita kan, kita ni sakit hati juga kan, betul tak? Dia 2 orang, kita seorang, tiba-tiba dia bergelak-gelak pula kan. Bergelak-gelak tengok kat kita kan. Tengok pada kita. Kalau gelak sama-sama dia 2 orang, tak ada kisah dengan kita, tapi bila gelak tengok pada kita, gelak tengok kita. Jadi kita perasan ini dia ni gelak pada aku ni, sakit hati kita kan. Jadi begitulah yang dibuat oleh orang-orang kafir sebenarnya kan. Iaitu orang kafir ni mereka ni akan gelak-gelak pada kita. Mereka bermain-main lah. Jadi kalau dalam sekarang ni kan macam-macam lah kan. Dalam internetnya, dalam Facebooknya, dalam IG-nya, dalam TikToknya, dalam macam-macam sekarang. Mereka ni mempermainkan orang beriman. Apatah lagi kalau kita cerita Islam, kita suka. Jadi benda ni kalau terkenalah kepada kita semua pada hari ini, jangan kisah, jangan sedih kan apa. Kerana benda ni bukan berlaku sekarang. Dah berlaku sejak daripada 1400 tahun dulu lagi kepada para sahabat. Dan yang bermain-main tu dengan orang mukmin ni, yadhakun ni, orang ketawa-ketawa kepada orang mukmin ni, mereka ni dah tak ada dah. Mereka ni dah mati semua kan. Mereka ni dah dicampakkan oleh Nabi. Maknanya mati dalam keadaan hina lah. Jadi Allah Ta'ala sebut sini innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim. Allah Ta'ala sebut lagi, bila mereka ni lalu kepada tempat-tempat orang-orang beriman ni, yataramazun ni menggerakkan kening ni dan juga mata kan. Maknanya kita nak kata berapa, mengenyik-ngenyik mata atau main-main macam itulah kan macam tu lah, iaitu menunjuk-nunjuk dengan menggunakan mata. Itu maknanya mengenyik-ngenyik lah bahasa Melayu katakan. Iaitu apa? Iaitu untuk mempermainkan, untuk menghina, untuk tu orang-orang yang beriman. Yataramazun tu ramazu. Kemudian wa izan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan kemudian tu mereka tu ayat yang ke-31, apabila mereka balik ke mana? Inqalabu tu maknanya pulang ke mana? Raja'u. Ada ulama kata balik ke rumah mereka. Ada yang kata satu balik kepada tempat-tempat perkumpulan mereka.
iaitu perkumpulan orang-orang Samsing tadi lah kan. Jadi dia adalah stesen dia tu. Dia ada tempat-tempat dia tu, tempat-tempat dia apa ni, berkumpul tu kan. Ada apa ni, dia ada kelab-kelab dia tu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, bila mereka balik ke situ, mereka inqalabu fakihin. Fakihin ni maknanya apa? Maknanya ialah mereka ni bergurau-gurau mempermainkan. Mereka kata, tak ada aku gini, tak ada aku gini, tak ada. Oh best, kata aku dah kena dah tu Bilal tu kan dah. Macam-macam lah mereka kutuk-kutuk sana kan. Kemudian apa lagi mereka kata? Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Yang ketiga, perkara yang ketiga, yang mereka buat ni apa kan? Yang keempat lah kan, ya dhahakun satu, ya taramazun dua, mereka ni bermain-main, bercerita-cerita kepada sama-sama mereka tu. Dan yang keempat Allah Ta'ala sebut ni, mereka akan kata kepada orang-orang yang beriman tu apa? Ladallun, inna haula'i ladallun. Mereka ni sesat semua ni, orang sesat kan. Jadi tengok kan, sekali lagi kan, benda ni pun berulang sebagaimana yang disebutkan oleh hadirin kita tu kan, salah seorang daripada sahabat kita tu kan. Betul, ianya berulang pada hari ini. Sebagaimana apa? Dia kata sesat Jadi label sesat ni jaga-jaga kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ni kan, Allah Taala kata selepas daripada tu, wama ursilu alaihim hafizin. Bukannya Allah Taala hantar mereka ni untuk menjadi ni. Ini sebenarnya adalah untuk merendahkan mereka. Kamu ingat kamu ni kerja tu ke? Kamu ingat kerja untuk melabelkan orang? Itu maksudnya. Mereka ni tak layak pun melabelkan orang sesat. Mereka sendiri tu sesat. Macam mana mereka nak label orang sesat? Jadi tengok kan. Jadi kesesatan dan juga jelas betul tak betul ataupun salah ni, ini adalah berlandaskan kita kepada Al-Quran dah kan, dan juga kepada Al-Hadis. Jadi kalaulah orang melabelkan seseorang itu sebagai sesat lah kan, kalau dia sesat sebetul, itu tak apalah kan, pihak-pihak yang berkuasa melabelkan itu sesat kan, so itu sesat lah. Tapi kalau orang biasa ni, kadang-kadang mereka ni pandai-pandai mengatakan bahawa oh ini sesat, ini ajaran sesat, ini tak sesat, padahal apa yang dibawa tu sebenarnya adalah benda benar. Jadi jaga-jaga kan. Kena ingatlah orang yang macam tu, orang yang tak ada kuasa ni pun, tak ada apa-apa autoriti pun tiba-tiba nak mengatakan orang sesat. Sedangkan dia yang berlaku sekarang macam itulah kan, bila kita ni dekat kepada Al-Quran, kita ni start nak jadi sembahyang, kita ni dulu tak sembahyang kan. Jadi kadang-kadang mak tu risau pula, kenapa anak aku sekarang ni dah makin dekat dengan masjid, dah suka kepada masjid, kita pula risau. Jadi itulah tak sepatutnya. Jadi insya-Allah, walaupun kadang-kadang tu kita ni taklah baik sangat kita katakan, tapi kadang-kadang anak kita tu nak jadi baik. Anak kita, jadi sepatutnya kita kena bagi support pada mereka. Bagi support ni macam mana? Bagi semangat pada mereka. Tapi kita taklah baik sangat kan. Tapi anak kita nak berubah kan. Masya Allah, patutnya kita gembira lah kan. Jangan cepat-cepat menuduhkan dia sesat dan sebagainya kan. Kalau dia tu dekat dengan masjid, dengan apa, semua tak jadi masalah kan. Sangat-sangat baiklah kan. Kalaulah belia-belia kita pada hari ini, Masya Allah kan, nak bergabung dengan apa ni kan, belia-belia masjid, nak buat benda-benda yang baik kan, nak join kelas-kelas agama yang memang ada kan, yang clear kan tak. So janganlah cepat menuduh sesat dan sebagainya kan, tapi patutnya bagi support kepada mereka, tolong hantar mereka ke masjid kan, tolong hantar kepada mereka kepada program-program yang baik kan. Masya Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala daripada apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, saudara kita, tak kira lah kan, orang-orang yang tu kita boleh bantu insya-Allah, ataupun kita orang biasa pun tak ada kaitan dengan kita tengok kan orang buat program-program yang baik di masjid dan sebagainya kan, belia-belia ni nak kembali kepada Islam, patutnya kena support kan. Support dengan apa macam cara pun silakan, tak mengapakan dengan support mata wang, duit ke kan, keuangan ke, ataupun support bagi kata-kata semangat ke dan sebagainya, ataupun tolong edarkan kepada sahabat-sahabat di internet dan sebagainya. Insya-Allah setakat tu sajalah ayat kita pada macam ni. Ayat yang terakhir, ayat 34, minta maaf kan, fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Allah Taala kata ialah maka pada hari akhirat, itu pada hari ini, pada hari akhirat lah kan, Allah Taala kata ni, iaitu pada masa itu orang-orang kafir pula akan diketawakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ulama kata adalah tasliyah, tasliyah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ni gembira bahawa sebenarnya walaupun mereka ni diketawakan pada hari ini, tapi insya-Allah jangan lupa bahawa nanti Allah Taala akan menjadikan mereka pula akan diketawakan oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.